اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 4, bayang kelima daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Keenam daripada 6 rukun iman. Beriman dengan qadarnya, qadar Allah. Beriman dengan makna mengaku putus di hati. Dengan qadarnya, qadar dengan makna ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah dan ilmu, dan perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Baiknya baik qadar Allah, mana baik datang daripada ketentuan Allah dan perbuatan Allah, dan jahatnya jahat qadar Allah, mana jahat ni datang daripada ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, bersepakat dengan ilmu, dan hak jahat ni juga perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan qudrah. Artinya bahawasanya sekalian perkara sama ada elok yakni baik seperti taat, atau keji yakni jahat seperti maksiat. Sekalian perkara hasil ia, berlaku ia, jadi ia sekalian perkara sama ada baik ataupun jahat dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sekalian yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan qudrah. Sekalian yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan qudrah. Yang dalam sifat wahdaniyah kita panggil keesaan pada perbuatan. Keesaan pada perbuatan dengan makna kesemua perbuatan yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sekalian yang berlaku sama ada baik, sama ada jahat, sekalian yang berlaku sama ada besar ataupun kecil, sama ada berlaku di bumi ataupun yang berlaku di langit, sama ada yang berlaku di dunia ataupun yang berlaku di akhirat, kesemua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan qudrah. Perbuatan Allah ni atas muafakat, atas bersetuju selaras kehendak Allah, ketentuannya ketentuan Allah pada sedia kala azali qadim. Ketentuan Allah pada azali, ketentuan Allah, ketetapan Allah yang bersifat dengan iradah yang muafakat dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sekalian yang berlaku perbuatan Allah perbuat sebagaimana yang Allah Ta'ala telah tentukan sekalian perkara itu pada azal. Maknanya yang berlaku kesemuanya telah ditentukan oleh Allah, telah ditetapkan oleh Allah, telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat dengan iradah. Ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Ketentuan Allah qadar, perbuatan Allah qada atas jalanan Imam Maturidi.
Atas jalanan Imam Asy'ari, ketentuan Allah qada, perbuatan Allah qadar. Dia hanya bertukar nama. Kemudian kita bawa jalanan Imam Maturidi, ketentuan Allah qadar, perbuatan Allah qada. Allah telah menentukan segala-gala perkara pada azal. Allah telah menentukan sekalian perkara pada azal. Ketentuan azali. Yang mana ketentuan azali ni hanya Allah yang mengetahui. Ketentuan azali hanya Allah yang mengetahui. Yang mana Allah yang bersifat dengan iradah, selaras dengan sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala, telah menentukan segala-gala perkara pada azal. Ketentuan Allah selaras dengan ilmu. Ilmu Allah mengetahui segala-gala perkara yang mungkin, perkara yang harus. Maka Allah yang bersifat iradah telah menentukan segala-gala perkara yang mungkin, perkara yang harus. Allah mengetahui pada azal, iradah menentukan pada azal. Kita panggil ketentuan azali. Cuma ketentuan Allah yang bersifat iradah ni kita kena join pula dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, barulah kemah molek. Sebab pembicaraan rukun iman yang keenam, jalanan Imam Asy'ari ke jalanan Imam Maturidi ke, hak tukar nama antara qada qadar ataupun qadar qada, atas dua-dua jalanan ni Imam Asy'ari, Imam Maturidi, yang bertukar hanya nama sahaja. Isi pegangan Ahlussunnah wal Jamaah, bab ketentuan, bab perbuatan Allah, ijma' ulama. Al-ijma' ulama di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Hak Mu'tazilah tu cerita lain lah pula. Ahlussunnah wal Jamaah, ijma' ulama. Yang bezanya hanyalah panggilan sahaja. Imam Asy'ari qada qadar, Imam Maturidi qadar dan qada. Atas dua-dua jalanan ni, rukun iman yang keenam duduk di bawah qudrah, iradah dan ilmu. Dia kena mati tiga tu. Qudrah, iradah dan ilmu. Cuma biasa dalam kitab, kalau dia nak buat contoh sifat Allah, ataupun nak buat contoh secara khusus sifat ma'ani Allah. Sifat ma'ani Allah ada 7. Qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam. Biasa dalam kitab, apabila nak buat contoh sifat Allah ataupun nak buat contoh sifat ma'ani Allah yang 7 tu, biasanya contohnya qudrah, iradah. Qudrah, iradah. Kadang-kadang qudrah, iradah, ilmu. Contoh-contoh ni. Contoh sifat Allah seperti qudrah dan iradah. Kadang-kadang qudrah, iradah dan ilmu. Kenapa yang biasa dia misal sifat Allah qudrah dan iradah? Sebab yang berlaku di sekeliling kita ni adalah ta'alluq qudrah, iradah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak berlaku sekeliling kita ni, mana hampir dengan kita adalah ta'alluq sifat qudrah, iradah. Ta'alluq fungsi dia. Ni yang berlaku setiap saat sekarang ni. Ni setiap saat berlaku sekarang ni. Ini adalah ta'alluq tanzih hadis bagi sifat qudrah Allah. Allah yang bersifat qudrah, yang menjadikan segala-galanya yang berlaku sekarang ni. Yang Allah yang melakukan sekarang ni selaras dengan iradah. Ta'alluq tanzih qadim bagi iradah. Allah yang bersifat iradah telah menentukan sedia kala, qadim tanzih qadim, telah menentukan qadim sedia kala. Jadi hak berlaku di kita ni berkisar di qudrah, iradah, qudrah, iradah. Sebab tu biasa misal dalam kitab kau, sifat Allah ataupun sifat ma'ani Allah seperti qudrah dan iradah. Misal tu. Ni contoh misal sifat Tuhan tidak terhingga banyaknya. Hak cara tafsirnya cara satu-satu 20 ataupun 13. Tapi kalau buat misal sifat qudrah, iradah, qudrah, iradah. Sebab hak hampir dengan kita ta'alluq qudrah dan iradah. Kadang-kadang dia misal qudrah, iradah, ilmu. Misal sifat qudrah, iradah, ilmu. Jadi kita balik pada rukun iman ke-6, berkisar di bawah qudrah, iradah, ilmu. Kita kena mati di ilmu.
Jadi kira minggu ni kita nak masuk kepada hak pegangan yang kedua, qada perbuatan Allah. Hak qadar sesalah hak ketentuan Allah. Hak qadar kalau sesal, kita nak masuk pula kepada qada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman kena ni dua pegangan. Satu ketentuan Allah, satu perbuatan Allah. Hak ahli sunnah wal jamaah ni. Di pembicaraan ketentuan Allah ada terpesongnya sendiri. Di qada perbuatan Allah ada terpesongnya sendiri. Ada yang terpesong mereka dalam bab qadar, tidak terpesong dalam bab qada. Ada yang terpesong dalam bab qada, tidak terpesong dalam bab qadar. Dia ni dua pegangan ni. Ketentuan Allah dan perbuatan Allah ni dia ada terpesong masing-masing ni. Antara ketentuan Allah dan perbuatan Allah ni, hak terpesong, ada terpesong sampai tahap kafir. Ada terpesong yang khilaf ulama, kafir ataupun dosa besar. Contoh kalau bab ketentuan Allah, hak mana hak kafirnya? Puak Qadariyah yang menolak takdir Tuhan. Yang dikenali dengan Qadariyah mutaqaddimun tu. Al-Qadariyatul Ula tu, hak ada di awal Islam hak ni. Timbul sekejap di awal Islam. Hak kita duk bicara Qadariyah lawan Jabariyah, hak tu bab lain. Tu pasal lain tu nama dia serupa, tu pasal lain. Qadariyah lawan Jabariyah. Qadariyah lawan Jabariyah, tu hak lain. Hak ni Qadariyah hak kafir. Qadariyah mutaqaddimun ni. Mana kafir dianya? Qadariyah ni berpegang Allah tidak menentukan apa-apa serta Allah tidak mengetahui pun apa yang akan berlaku. Ni ada kafir. Dahlah, menentu pun tidak, tahu pun tidak. Bila Allah Taala tahu? Sampai masa berlaku Allah Taala pun tahu. Kalau sampai masa berlaku Allah Taala baru tahu, sama kita lah. Kita lepas berlaku tak tahu. Lepas berlaku tahulah kita pun. Sebelum berlaku kita dah tahu. Lepas berlaku tahu. Jadi Allah macam tu juga. Allah tidak menentukan apa-apa dan Allah tidak mengetahui pun sampai masa berlaku. Barulah Allah Ta'ala tahu. Ni kafir ni. Dia menafikan ketentuan Allah, dia menafikan tahu Allah. Ni hak ni memang kafir. Itu kata ada hak terpesong bab ketentuan Allah sampai tahap kafir. Ada yang hak khilaf ulama kafir ataupun dosa besar, sama dengan bab perbuatan Allah. Jadi hak qadariyah hak menafikan ketentuan Allah dan Allah tu kafir. Ada golongan pula dia menafikan ketentuan Allah. Dia hanya menyabitkan tahu Allah. Dia hanya menyabitkan Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya. Tetapi Allah Ta'ala tidak menentukan. Allah Ta'ala tidak menentukan. Allah Ta'ala hanya mengetahui. Ni kadang-kadang timbul sekarang. Cuma yang peliknya, dia menyebut ketentuan. Dia menyebut ketentuan. Rukun iman yang keenam ni ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba ketentuan Allah ni bukan dengan makna Allah netap, Allah mutuh dah. Dah apa makna ketentuan? Makna Allah tahu. Allah tak netap, Allah tak mutuh lagi, Allah tahu. Jadi dia sebut ketentuan. Disebut ketentuan. Rukun iman yang keenam, ketentuan azali dan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Mana disebut ketentuan? Tiba-tiba ketentuan ni bukan makna Allah netap, Allah mutu. Allah tahu. Kalau Allah netap, Allah mutu dah, apa perlu lagi Allah utuskan Rasul? Apa betul lagi Allah perintah kita berusaha? Kalau Allah netap, Allah mutu dah, Allah tak netap lagi, Allah tak mutu lagi. Sama ada seseorang itu beriman ataupun kekal kafir, Allah tak netap, Allah tak mutu. Sebab tu Allah tu Rasul. Tapi Allah tahu siapa di kalangan orang kafir Mekah ni yang akan beriman, Allah Ta'ala tahu.
Mana kafir Mekah yang tak mahu beriman kekal kafir, Allah Ta'ala tahu. Tapi berimannya orang Mekah, kafirnya orang Mekah, Allah tak letak, Allah tak mutu, Allah hanya tahu je. Ini hak saya sebut ni dalam radio Aikim. Live satu kali, diulangi rakaman satu kali. Kalau Allah letak dah, Allah mutu dah, apa perlu Allah utuskan Rasul? Kalau Allah letak, Allah mutu dah rezeki kita banyak mana, apa perlu Allah perintah kita bekerja, berusaha? Allah tak letak lagi, Allah tak mutu lagi rezeki kita banyak mana. Tapi Allah Ta'ala tahu rezeki kita banyak mana. Kalau Allah Ta'ala letak mutu dah jodoh kita dengan siapa-siapa, Allah letak mutu dah, apa perlu lagi kita nak risik-risik? Apa perlu kita nak risik-risik? Kalau Allah letak mutu dah jodoh kita dengan siapa-siapa, Allah tidak letak. Allah hanya mengetahui jodoh kita dengan siapa. Tapi Allah tak letak tak mutu. Sebab itulah kita pergi risik. Akidah seumpama ni khilaf ulama, kafir ataupun dosa besar. Tapi ini bukan akidah di sunnah wal jamaah. Jadi ketentuan Allah, betul, ketentuan Allah. Tapi ketentuan Allah, Allah netu ni bukan mana Allah netak, Allah mutu, Allah tahu. Jadi kalau kita balik kok bahasa Melayu kita, netu dengan tahu ni sama ke? Pada netu. Ni kalau kita balik pada bahasa Melayu kita lah. Sebab ketentuan terima, tapi ketentuan bukan mana netak mutu. Jadi netu dengan netak dengan mutu ni lain ke? Jadi netu ni sama dengan tahu. Mana? Netu ni tahu. Dah. Cuma kita nak netu kena tahu dulu. Nak netu-netu, nak netak, nak mutuh ni royak gak maklumat biar lengkap. Kita tak berani nak netu, nak netak, nak mutuh maklumat pun jelas tak jelas ni kan salah pula kan. Kita pergi netu, netak, mutuh hak salah kan. Satu kerja pula kitanya. Jadi kita nak netu, kita nak kena tahu dulu molek, barulah kita berani nak netu. Tu. Bukan gitu, tahu dengan netu ni. Dan netu apa? Netu netak dah lah. Jadi tak tahulah. Hak pegangan salah tu pegangan salah dah seumpama tu. Tapi netu bukan letak. Netu hanya tahu. Hak tu saya sebut ada Hakim dan ada lagi orang bawa seumpama ni. Kalau netu dengan makna Allah netak, Allah mutu. Jadi hak jahat Allah netak mutu juga kan. Oh, zalim Allah kalau gitu kau. Jadi orang jahat Allah letak, orang jahat Allah mutu. Kita tak boleh nak lari kat lain dah. Lepas tu berlaku benda jahat. Lepas tu kita kena hukum. Zalim kalau gitu kau. Allah tahu bukan Allah letak. Inilah Mu'tazilah. Dan masalah ketentuan jahat. Tapi apa yang dibawa ini memang kalau kita ada asas memang nyakut lalu dah. Hak ni hak mudah. Oh, kalau gitu barulah ya tuan tak letak lagi dah, tuan letak mana lagi nak utur rasul. Mana-mana hak beriman, mana-mana hak kafir tuan letak tu rasul apa lagi? Nampak tu nyakut jangan main. Orang yang bercakap ni pula bukan kecil-kecil punya orang. Bapak punya orang. Kalau saya sebut nama, saya guling. Sebab apa? Dia durian kita timu. Dia durian kita timu. Cuma royak hak salah tu je. Nama apa? Dia durian kita timu. Kok mana pun sakit alik kita. Dia yang timu kan. Okey lah kok mana pun memang sakit alik timu. Sakit alik durian. Memang dengan logik akal tu selaras. Jual molek. Cuma nak ceritanya orang hak bawa ni, hak bawa hak salah ni. Yalah orang sekarang orang agama kan dia ada apa ni, ada apa panggil, ada juang, ada hak lawan, ada juang, ada hak lawan, musuh lah kita kata. Biasanya kalau musuh benda hak musuh ni kadang-kadang benda tak ada dia ada-adakan tau, gitulah. Dan balah ni kok dan tak setuju ni kok. Kalau benda tu sikit je, kecil je. Benda tu kecil je, besar.
No. Benda tu pendek je dia tarik apa ke jadi panjang. Ha ni biasanya. Hak ni benda yang salah terang-terang dengar satu Malaysia tak ada respon apa-apa pun. Halal. Habis. Gitu. 2 kali. Saya pula bukan cari sebenarnya. Bukan cari. Cuma dalam kereta ni, buka sui, bunyilah dia aiking. Kadang-kadang duduk ngilai, duduk galau, duduk jual barang. Goi gitu yang mana dia lah. Yalah, hak ngilai juga bergalau, buat manja suara pun ada. Jadi dia aiking dengan manis FM ni sama je. Sama je. Dia cakap dengan manja-manja. Kata apa benda pula gitu tu. Jadi bukanya bunyi. Jadi saya dengar tu sedang molek di point. Dia dah silap ulangan dia pukul 7 rasa. Tapi saya dengar dalam 7.20 je suku gitulah. Sebab baru nak kata anak sekolah. Mana dengar tu sedang molek di persoalan. Sedang molek di persoalan. Hak persoalan timbulnya berkaitan dengan ketentuan Allah lah soalan tu timbul. Berkaitan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan Allah, soalan dia lebih kurangnya ketentuan Allah atau pilihan kita. Itu dia silap soalan tu. Soalannya memang berkaitan ketentuan. Tapi soalan tu saya tak dengar mula-mula. Saya hanya dengar jawapan. Jawapan dia panjang sebelum, tapi tulang buka tu memang masuk poin tu. Lepas tu saya cari balik. Sebab dia saya dengar tu rakaman. Dia live hari Jumaat. Rakaman tu pagi Ahad. Mana cari balik. Minta tolong orang dapatkan rakaman asal. Hak asal. Dapat rakaman asal. Boleh dengar daripada awal. Soalan dia gitu. Soalan dia berkaitan dengan ketentuan Allah pilihan kita tu. Soalan tu. Bukan itu soalan dia. Kemudian barulah jawapan tu panjang. Tapi maksudlah hak tepat poin tadi. Ketentuan Allah dengan mana Allah tahu, bukan Allah letak, bukan Allah memutus. Bukan Allah memaksa. Dia gitu. Jadi kalau letak memutus ni maksalah jadinya. Sebab tak ada pilihan lain dah kita. Dan kalau Allah letak, Allah memutus. Dah, Allah tak maksa, Allah tak letak, Allah hanya mengetahui. Kalau Allah letak dah, maknanya apa perlu utuskan rasul. Ada ayat dia gitu. Tapi nak ceritanya orang hak tak jual dengan dia ramai. Dia ada hak AB gitulah. Dia adalah hak apa? Pro kontra apa? Dia adalah jual dengan tak jual itu. Maknanya kalaulah seumpama ni dan di orang yang tak selain itu cukup dah dengan ini saja cukup dah. Minta dengan kerajaan jangan benarkan dia menyampaikan agama. Ini akidah yang sesat. Tapi kenapa senyap begitu je? Jadi netu dengan netak ni samalah. Tu apabila netak makna maksa. Bila maksa, apa perlu utur rasul, apa perlu kita bekerja, apa perlu kita merisik. Kemudian kalau gitu kok, apa perlu kita suruh benda baik, apa perlu kita cegah benda mungkar. Allah netak dah, Allah mutu dah. Kan makan tu. Macam mana? Dah kalau Allah netu makna netak, baik pun Allah netak dah, buruk pun Allah netak dah, jahat pun Allah netak dah. Dah kita nak suruh mana baik apa lagi dah? Baik Allah netak baiklah. Suruh apa lagi? Hak jahat Allah netak dah hak jahat. Kita nak cegah orang lagi benda Allah netak dah jahat. Kalau kita cegah pun Allah netak dah dia tak semayang lah kita royak warna-warna pun ke dia. Buat benda lagi kita nak suruh benda baik, nak cegah benda mungkar. Kalau baik, mungkar, benda jahat tu Allah netak dah. Allah tak netak lagi, Allah tahu. Sebab tu kita disuruh perintah buat benda baik. Kita disuruh cegah benda hak jahat. Sebab apa? Sebab Allah tak netak lagi baik jahat tu. Allah Ta'ala hanya tahu saja. Seseorang tu akan buat benda baik, seseorang tu akan buat benda jahat. Memang kalau setara ni bawa makan. Jadi nak kena mati netu tu.
Netu netak mutuh. Baik buruk Allah netak mutuh dah. Beriman ke tak beriman, orang kafir Mekah, orang Quraisy itu orang Mekah, Allah Taala netak mutuh dah. Allah Taala utus rasul. Itulah ketetapan Allah. Allah nak utuskan rasul. Allah nak utuskan rasul, itu ketetapan Allah. Hikmahnya, hikmah serah kepada Allah. Hikmahnya untuk memudahkan hak mana nak beriman, beriman. Itu je. Hikmah dia, itu je lah. Tapi hak mana yang akan beriman, hak mana yang tidak akan beriman, Allah letak belaka dah pada azal. Kan kita banyak dalam ayat Quran tu kan. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Wa may yudlilillahu falan tajida lahum awliya min duni. Wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Sesiapa yang menyesatkan oleh Allah, Allah yang menyesatkan. Tak nak jalan dah dianya. Menyesat tu bagaimana? Ketetapan Allah pada azal. Saat sesat tu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah tu rasul, itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mana yang beriman, mana yang tak beriman, itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita pula diperintahkan, rasul diperintahkan menyampai. Rasul menyampai itulah ketetapan Allah. Kita diperintah suruh benda baik, cegah benda mungkar. Kita pun ikut perintah, kita pun suruh benda baik, kita pun cegah benda mungkar. Itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu je lah. Segala-galanya ketentuan dan perbuatan. Habis cerita. Orang yang kita suruh dia buat benda baik, dia turut ke tak turut, itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kita cegah dia supaya tinggal benda mungkar, dia turut tak turut, itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Saya dah mikir tu. Cuma kita diperintahkan suruh benda baik, cegah benda mungkar, itu syariat zahir dia panggil. Itu syariat zahir. Diperintahkan oleh Allah kepada kita. Dah, kata je. Jadi, hak qadariyahnya, dia menafikan menentu dan menafikan tutup kapi. Hak ning ni, netu, tapi bukan netak. Tuan tahu je. Tapi tuan tak netak baik dan jahat. Ini pun golongan yang terpesong, khilaf ulama'. Kafir tu sebesar, satu golongan laginya dia bagi dua. Hak baik, hak jahat. Hak baik Tuhan netu serta Tuhan tahu. Hak jahat dia kata Tuhan tak netu, Tuhan hanya tahu je. Ni hak Mu'tazilah sahu. Hak qadariyah kafirnya baik ke jahat ke, Tuhan netu pun dak, Tuhan tahu pun dak. Hak saning ni, hak kata yang kedua saning ni, Tuhan tahu baik dan jahat yang akan berlaku, tapi Tuhan tak netu. Tapi dia ternetu, tapi Tuhan tak netak. Tu bahaya nak pakai ayat. Dia ternetu, tapi tak netak. Tak netu ke mana tahu. Dia bahaya. Jadi mana kita letak, dia menafikan ketentuan Allah. Dia hanya memegang, mengetahui Allah baik dan jahat akan berlaku. Ini golongan terbesar. Satu yang ketiga ni, dia bagi dua. Hak baik, Tuhan netu serta tahu. Hak buruk atau jahat, Tuhan tak netu. Tuhan tak netak. Tuhan hanya mengetahui sahaja perkara jahat tu dilakukan oleh seseorang. Ini tiga golongan. Jadi hak pertama memang kafir, dia menafikan tu ketentuan Allah dan tahu Allah. Tahu pun nafi juga. Yang kedua dia menafikan ketentuan tapi tidak menafikan tahu. Yang ketiga dia bagi dua. Hak baik Tuhan netu serta tahu. Yang hak jahat Tuhan tidak netu tetapi Tuhan hanya mengetahui. Terbalik asal ni kata tak jumpa puca. Apa beza netu dengan netak? Netu dengan mana tahu bukan Tuhan netak, bukan Tuhan mutu, bukan Tuhan maksa. Hakikinya memang maksa. Yalah hak berlaku di kita sekarang ni. Hakikinya ketentuan dan perbuatan Allah memang gini yang akan berlaku pada kita. Makna apa? Kita terikat. Memang terikat. Hakikinya kita terikat. Tapi zahirnya kita bebas. Zahir kita bebas lah. Ke macam mana? Kemari sejik ni terikat gitu.
macam ditarik dengan tali gitu, ataupun macam dikontrol, dipukau, dia apa ni. Tak ada, bebas. Kita mari ni bebas. Nak duduk bucu mana pun bebas. Nak duduk macam mana pun bebas. Kan gitu? Zahir ni bebas. Tapi apa yang berlaku saat-saat di kita, inilah hak ketentuan azali dan perbuatan Allah. Mana terikat, memang terikat pada hakiki. Memang kita dipaksa pada hakikinya. Tapi bebas pada zahir. Tak sudah fikir tu. Zahir kita bebas lah. Tapi apa yang berlaku di kita saat-saat ni adalah terikat dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu, jadi kadang-kadang timbul kau soalan pelik-pelik. Dah kalau gitu kau kita usaha buat apa lagi? Kalau Tuhan letak, Tuhan mutuh kita terikat, kita usaha buat apa lagi? Jadi kena tanya pula, usaha tu apa benda usaha tu? Apa usaha? Gihija lah. Waktu je usahanya. Gihija tu je usahanya. Jadi, apa hari cuti ya? 5 hari cuti dah. Tak ada usaha langsung dah tau. Tak ada usaha. Ada. Sebab 5 hari cuti. 5 hari cuti. Hari Senin orang ambil cuti lagi. Sekolah hari Senin budak sekolah dah. Sekolah hari Senin tau. Lepas tu, tak ada usaha lah. 5 hari kan? Dia ingat usaha ni kerja je. Ni sekarang ni kita usaha tak sekarang ni? Usaha bernafas, usaha melihat, usaha mendengar, usaha duduk. Kita duduk tak usaha ni? Usahalah ni duduk ni. Kita ada tenaga kan? Kita pun usaha duduk. Cuba kalau tenaga tak ada, cuba usaha duduk, boleh ke tak? Terakat orang terlantar tu, tak ada tenaga tu kita angkat. Suruh dia usaha duduk, boleh? Tak ada usaha duduk, kita angkat, jatuhlah dianya. Yang kita ni usaha duduk sebab di kita ni ada tenaga. Tapi bukan tenaga tu yang mendudukkan kita, Allah. Tapi zahir ni kerana kita ada tenaga tu lah kita boleh usaha duduk. Mana duduk kita ni usaha ni? Ni kata kalau gitu tak nak duduk mau bangun, dia ingat ke bangun je usaha. Dia ingat ke bangun, usaha, berjalan, usaha, pergi dapur buka saji tu usaha. Tu je boleh usaha boleh. Kita duduk ni pun usaha. Jadi kalau Tuhan letak belaka dah, kita usaha buat apa lagi? Kita usaha setiap saat. Usaha berlaku semua di kita ni. Bila kita dah usaha? Masa tidur dah, tak usaha dah. Maknanya kita berjalan macam biasa. Usaha macam biasa. Tak sudah kata pula kalau kita macam tunggu kayu, dah. Allah tak jadikan kita tunggu kayu. Allah jadikan kita manusia. Kalau Allah jadikan kita tunggu kayu, Allah buat kita macam tunggu kayu akan kekung tu. Tapi Allah buat kita manusia, maka Allah pun memperlakukan di kita sebagaimana hak manusia biasa. Tapi hak berlaku di kita itulah terikat dengan ketentuan dan perbuatan Allah. Tak seduk kau tu lagi pening. Kau tu tak buat gapo, tak mau usaha, dah Tuhan letak belaka dah. Walha daripada awal dilahir sampai ke bila-bila pun, itulah ketentuan dan perbuatan Allah. Pegang kita gitu je. Lepas tu usaha kita berjalan macam biasa. Tiap-tiap saat berlaku ni zahir ni usaha kita, tapi apa yang berlaku adalah ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita tak ada Tuhan pun, di hati kita belaka memilih, kita belaka yang buat, itu orang awam. Hati lalai dengan Allah Subhanahu wa taala tu bab lain kata. Lepas tu nak mari masuk ilmu yakin, biar zauq di hati, syuhud di hati sampai tak ilmu yakin. Itu kurnia Allah Subhanahu wa taala. Kita nak cerita ni bab syariat. Biar pegangan tu faham dulu molek. Kita faham segala-gala ketentuan dan perbuatan Allah, kita pun pegang di akidah kita. Segala-gala ketentuan dan perbuatan Allah. Sekalian perkara habis cerita. Lepas tu kita macam sekarang, duduk, nanti bangun, berjalan, balik. Itu semua adalah terikat dengan ketentuan dan perbuatan Allah. Hakikinya, zahir kita bebas sama-sama. Tak ada terikat apa-apa pun. Mana kata dah kita ni macam, robot. Orang kata sebut salah pun. Robot. Kata salah tu robot tu nama orang dia kata. Robot. Robot dah katung tu lah. Ada robot tu. Jadi kita ni umpama robot ni, dah sebut robot semacam.
Umpama robot yang diprogramkan, hakikinya. Tapi zahirnya tidak. Kalau gitu kita umpama wayang kulit, hakikinya memang kita umpama wayang kulit. Wayang kulit itu, hak kulit itu, hak bergerak tu, dia ada tak pilihan, dia ada tak perbuatan. Tidak ada, digerakkan oleh tuk dalam. Hakiki ke? Gitulah kita ni. Sebab segala-galanya ketentuan dan perbuatan Allah. Walaupun kita ahli sunnah jemaah, wajib berpegang kita ada pilihan dan perbuatan, pilihan dan perbuatan duduk di bawah ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Habis kata. Dia tak boleh nak pergi panjang-panjang dah. Setakat tu je. Kalau kata macam rambut dia programkan, memang hakikinya begitu. Umpama yang kulit, memang hakikinya gitu. Kita terikat. Hakikinya cuma bebas pada zahir. Macam biasa lah. Sebab tu hak zahir yang kita lakukan dengan hak zahir hak orang kafir lakukan sama. Ya sama lah. Orang kafir pun memilih buat. Kita pun memilih kita buat. Kita memilih kita buat. Ikhtiar usaha. Sama aja. Tapi orang kafir tidak ada akidah. Tidak ada pegangan. Kita dah hak zahir samalah. Ikhtiar usaha makan minum. Tapi pegangan kita lain. Kita berpegang segala-gala ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di bawah Rabbil Alamin, akidah Fatihah kita tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu akidah kita. Rabbil Alamin. Allah Ta'ala lah yang mengatur, yang menyusun, yang mentadbir, yang memiliki, yang menjadikan semua perkara. Semua duduk di bawah marbub Allah Subhanahu wa taala. Aturan Allah, perbuatan Allah, milikan Allah. Ini Subhanahu wa taala, susunan Allah Subhanahu wa taala. Kita duk baca Rabbil Alamin. Kena faham lah apa makna Rabb. Tuan yang hakiki. Kita terjemah dengan Tuhan gitu nah. Rabb kita terjemah dengan Tuhan. Ilah kita terjemah dengan Tuhan. Tapi makna lain. Rabb ni tuan yang hakiki, yang memiliki, yang mengatur, yang menyusun, yang mentadbir, yang menjadikan sekalian perkara. Ini akidah kita. Hak ni tak masuk. Kira ni macam ulang balik tau. Ulang balik hak bab ketentuan. Itu hak tadi tu kena faham balik tok tiga tu. Satu, Qadariyah menafikan takdir, menafikan menentu dan tahu kafir. Yang kedua ni hak pelik sanilah. Netu tapi bukan makna netap tahu saja. Sama tu pun ketentuan yang terpesong. Yang ketiganya dia bagi hak baik Tuhan netu dan tahu, hak jahat Tuhan tidak netu tapi Tuhan tahu. Jadi hak yang kedua tu lah hak kata dia hakim tu. Dan Al-Quran kita dah baca kan, innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun tu. Ke mana semalam? Malam tak baca. Sampai kelas pun kena batal. Nak baca Yasin nak maya ajak. Pelah pun kena batal, arahan supaya batal. Kan nak baca Yasin. Tak tahulah apa mana penting. Kalau setakat nak maya ajak, boleh lepas isyak boleh maya ajak kalau nak buat. Arahan lah. Ada kelas lah. Lepas tu lepas isyak, maya ajak. Kalau buat kelas, lepas tu maya ajak, lagi ramai daripada orang baca Yasin tu. Macam tak? Jadi kalau kata malam ni kita baca Yasin, ada ramai dah baginya. Kemudian kita nak arah baca Yasin ramai-ramai ni, kita tahu ke rakyat kita ni memang mahir baca Yasin ke? Memang mahir. Ayat Terengganu ni, Yasin. Cai. Baca betul, baca dengan ilmu. Jadi bunyi-bunyi mahu dia orang. Senyap je lah kita ni. Telefon ustaz, malam ni tak ada kelas sebab arahan. Tak apalah kata, saya kekek tak ada kelas. Kalau ada tempat lain minta sangat-sangat, saya batal tu. Jangan gitu ustaz, saya gitu je. Kata malam sepu pun tak ambil kelas nak baca Yasin. Ada arahan pun tunggu arahan, batal kelas nak baca Yasin. Tak apalah kata. Kalau betulan ada orang minta malam yang sama, sungguh sangat dia minta, maknanya kita akan batal. Tak apa baca Yasin. Kita tak apa nak batal-batal kelas mudah-mudah gitu.
Kita bukan ceramah-ceramah gitu, bukan. Kalau ceramah tu ada masalah. Orang mari nak mengaji. Lepas tu kita nak batal kelas untuk kalau benda yang tak dapat tidur, hak lebih besar lagi daripada ilmu fadha'in yang kita nak ajar, okey lah. Ada masalah. Mana? Tak apa. Kita ambil hak baca semalam tu. Innama amruhu iza arada syai'an. Sesungguhnya pekerjaan Allah Subhanahu wa taala, iza arada syai'an, apabila menghendaki oleh Allah akan sesuatu. Iza arada, bila menghendaki, bukan apabila mengetahui. Arada, iradah lain, ilmu lain. Iza arada, bila menghendaki oleh Allah. Fa'alun lima yurid. Ma yurid. Innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah Ta'ala membuat perkara yang ia kehendak, bukan ia tahu. Innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah Ta'ala buat perkara yang ia kehendak. Iradah, yang ia kehendak, bukan yang ia tahu. Jadi hak Tuhan buat ni perkara yang ia kehendak, iradah. Tapi apa yang Tuhan kehendak, Tuhan tahu. Tu bagi pada tahu. Apa yang Tuhan kehendak, Tuhan tahu. Tapi kehendak lain, tahu lain. Jadi ketentuan lain, tahu lain. Menentu lain, mengetahui lain. Apa dia menentu? Menetap, memutus. Tu menentu. Menetap, memutus. Maknanya tidak berlaku yang lain, tidak berlaku yang lain. Maknanya terikat, memang terikat. Maknanya dipaksa, hakikinya memang dipaksa. Jadi menentu tu walaupun bunyi mudah, tapi kena ambil faham molek tu. Menentu tu boleh tarik ke lain lagi. Menentu boleh tarik kepada tahu, bukan letak, bukan mutuh. Tuan tak letak lagi, tuan tak mutuh lagi. Tuan tahu sahaja. Hak biasa dengarnya perkara jahat. Perkara jahat Mu'tazilah. Perkara jahat hak Mu'tazilahnya, perkara jahat Allah tidak menentu, Allah tidak menetapkan, Allah hanya mengetahui. Allah hanya mengetahui. Hak Mu'tazilah yang pegangan tu khilaf ulama, kafir ataupun dosa besar. Kita ahli sunnah wal jamaah, baik ke jahat ke, ketentuan Allah dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pegangan kita lah. Hak percakapan kita yang baik daripada Allah, yang buruk, yang tak baik daripada diri kita sendiri, itu adab percakapan. Lepas tu ingat soal pula, dah segala-gala daripada Allah baik dan jahat, apa pula cakap jadi beza. Itu adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu diperintahkan pada kita. Cakap seumpama tu, baik daripada Allah, buruk daripada kita, kita cakaplah seumpama tu sebagai adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan duk sandar perkara jahat kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan perkara jahat pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala hanya dibenarkan pada maqam taklim sahaja, tempat mengajar. Tempat mengajar ni macam sebut samalah, bukan semestinya dalam majlis surau atas meja mengajar gini, bukan. Kita duk cakap dengan anak-anak kita di rumah pun nak cakap bab pegangan, kita ceritalah baik jahat, ketentuan dan perbuatan Allah. Kalau kita dalam majlis ilmu sekalipun, dalam majlis cakap macam ni pengajaran agama sekalipun, bukan semestinya kita boleh sandar ke jahat kepada Allah. Hanya cerita hanya kita dibenarkan bercerita pada masa nak cerita bab akidah. Kita majlis ilmu. Kita bicara bukan bab ketentuan Allah baik jahat. Kita mengajar fiqh, contoh kita mengajar fiqh, kita pun salah lah cerita hukum hak tak tepat. Orang apa tegur kita, ustaz salah ustaz ayat gitu tu, hukum dia kena gini baru betul. Tak sungguh salah saya saat ni tu. Tapi salah saya saat ni pun tentuan Allah juga haram dia cakap gitu tu.
Kan majlis ilmu kan. Majlis ilmu apa tu? Majlis ilmu cerita bang akidah. Dah. Ngajar bab hukum fiqh kan. Dia awak salah sebut, salah ayat tu apa nak sandar ke Tuhannya? Majlis ilmu kan. Bukan semua majlis ilmu. Sebab tu majlis ilmu sekalipun yang baik daripada Allah, yang buruk datang dari kelemahan saya sendiri. Kenapa orang ngajar kata gitu? Walau dia majlis ilmu. Dia majlis ilmu kan? Kenapa dia tidak akhiri dengan yang baik daripada Allah? Yang buruk, gagak saya ni, bolong saya ni daripada Allah juga. Boleh cakap gitu? Kenapa dia cakap yang baik daripada Allah, yang kurang daripada kelemahan saya sendiri? Ada begitu. Tapi itu majlis ilmu kan? Bukan semua majlis ilmu boleh sandar ke Tuhan benda buruk, benda kurang. Majlis ilmu mana? Majlis ilmu nak cerita bab pegangan ni, kita cerita ni. Kalau majlis ilmu bab syariat, bab fiqh, bab tasawuf ke bab hukum hakam yang lain ke ilmu yang lain, tak boleh sandar ke Tuhan. Hak kita cakapnya yang baik daripada Allah, yang kurang kelemahan saya sendiri, itu adab dia. Kita sandar perkara yang buruk kepada tuan Allah, hukumnya haram, dosa besar. Bukan kalau kita sandar benda yang buruk, benda yang jahat, benda yang maksiat, benda yang haram pula ijma' ulama, disandar ke Tuhan dengan tujuan untuk menghalalkan. Dia tak semayang, dia tak puasa, itu ijma' ulama Melaka tu, wajib tu. Disandar ke Tuhan, dia tak semayang puasa, disandar tak semayang tak puasa tu kepada Allah, tujuan nak menghalalkan. Tak semayang dia, tidak puasa dia, murtad ni waliyazabillah. Kalau kosak dia gitu, ini kita tak nak tahu lah, ni kosak dia lah. Ataupun kosak dia nak menghina Allah. Kita duk marah, nasihat. Marah nasihat ke dia nya, dah benda dia waktu buruk sangat. Lepas tu dia pun, mu tahu tak, hak mu duk marah, mu duk kata macam-macam ni, hak saya buat ni benda hak buruk sangat. Mari mana tu? Mari dah Allah lah juga. Apa tujuan dia? Kosak dia hati, kita tak tahu ni dia lah. Tujuan dia nak menghina Allah, yang mengkodokkan benda buruk yang duk marah ke dia ni. Murtad ni wa'alaikumsalam. Kalau tujuan nak menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tujuan dia bukan nak menghalalkan, tujuan dia bukan nak menghina Allah, tujuan dia orang duk kata ke dia biar nak lepas letak ke Allah, haram, dosa besar. Bahkan terkadang cakap dia tu dosa besar, lebih besar dosa daripada hak perbuatan dosa besar dia buat tu. Jangan buat mudah-mudah. Jangan mudah nak menyandarkan perkara yang buruk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, nisbah percakapan. Ini banyak berlaku benda-benda hak tak baik. Tentuan Allah. Kalau baik dia lalu. Hak tak baik Allah. Jangan. Tapi memang banyak orang menggunakan bab ketentuan buruk ni letak pada Allah untuk melepah diri. Itu hukumnya haram, dosa besar. Jadi apabila baik jahat ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka ketentuan Allah dan redha Allah tidak berlaziman. Sebut ni. Ni khulasah balik, rumusan balik. Bila baik jahat ketentuan Allah, berarti ketentuan Allah dan redha Allah tidak berlaziman. Sebab hak baik ketentuan Allah juga serta redha. Hak jahat ketentuan Allah juga serta Allah tidak redha. Kalau Allah tidak redha kepada perkara jahat, kenapa Allah menentukan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun? Yang ditanya pekerjaan Allah Subhanahu wa taala, kamu yang akan ditanya oleh Allah pada hari akhirat. Habis takat tu je. Senang jawapan. Senanglah jawapan dia. Ini benda tak boleh nak korek-korek. Jadi ketentuan Allah, redha Allah tidak berlaziman. Hak Allah Ta'ala redanya, hak baik-baik itu Allah Ta'ala redha. Beriman dan beramal soleh, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha daripada mereka yang beriman dan beramal soleh. Tak redha. Kemudian Tuhan qadakkan dia kebaikannya, dapat benda hak manis-manis ke, kesenangan, kekayaan, kesihatan. Itu Allah Ta'ala kurniakan serta Allah Ta'ala redha. Tapi bukan bererti dia ni dapat kesenangan, dapat kemewahan, dapat kesihatan, dapat kejayaan. Maknanya Tuhan redha dah. Tuhan redha kerana dia beriman dan beramal soleh. Tapi hak kesenangan dia pun semua tu, hak kejayaan, hak mani-mani tu memang ketentuan Allah. Semestinya Allah redha. Tengok. Kalau Allah Ta'ala lakukan kepadanya hak benda mani-mani, kemenangan, kejayaan, tapi dia beriman
tidak beriman dan tidak beramal soleh, maka Allah tak redha. Allah Ta'ala beri macam-macam tu, Tuhan beri sebab atas dunia tak ada apa pun nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketentuan Allah, redha Allah, dia tidak berlaziman. Ini kata mana? Permainan. Main sukan lah. Bani sukan Asia pun ni tau. Sukan ni ada pengadir. Yelah pengadir ni kadang-kadang gitulah. Dia biasalah. Dia berat ke tuan rumah tau kan gitu. Pengadir dia berat tuan rumah. Kalau kita katalah hak terang-terang keluar, dia kata masuk. Hak masuk, dia terkeluar. Nak kata mana? Dah last minute dah ni hak menang kalah je mata tu. Hak menang kalah je. Bola tu keluar, mana menang lah Alik ni. Hak Alik ni dia kata masuk. Ada awalannya keluar. Bila masuk, dah berat ni. Orang apa? Diuh apa panggil? Mungkin yelah hak mata ujung tu lah. Nak menang tu. Jadi nampaklah mengelak. Lepas tu mengelak pun tak kalah lagi, tapi atas tong dah ni. Lepas tu sambung semula. Boleh mata ke dia. Juhaibah kata, itu bukti bahawa kita benar. Ya. Hak sani tu pengadir mengelak, pengadir nipu. Kita benar. Sebab apa kita benar? Tengok kita boleh mata tu. Sepatut boleh mata dah. Mana kalau kita kata 20 ke, kalau bola tu keluar 21 boleh mata lah. Menanglah maknanya. Tapi oleh kerana bola tu dia kata tak keluar masuk, mana 20 kekal 20 lah. Hak lawan dia pula jadi naik satu mata. Lepas tu sambung semula lah. Sebab 20-20 sambung semula. 20-20 hak patut 21 ni boleh mata ke dia? Jadi 21, jadi 22. Tu bukti saat ni kita betul. Ya kita. Mana kalau sambung balik tu, mata boleh ke lawan dia, maknanya pengadir betul. Faham masalah tak ni? Faham tak? Kena goyak main ke apa? Lepas saya tengok dalam YouTube, dia tu tunjuk orang ngelah-ngelah tu, tunjuk orang tengah-tengah panas. Takraw. Malaysia lawan Indonesia. Hak takraw. Jadi 20-19. Mana kalau hak Malaysia 20 ni bola tu keluar, maknanya dia boleh 21 menang dia. Tiba-tiba pengadir kata bola tu masuk. Jadi mata boleh ke Indonesia. Jadi 19 jadi 20. 20. Ni dia. 20-20. Tidak patut 21-19 tau. 20-20. Tapi dua mata tu boleh ke Malaysia. Jadi 21, 22. 22, 20. Menang Malaysia. Juhaibah kata, itu bukti bahawa kita benar. Ya ke? Faham tak ni? Mana bukti kita benar? Hak ni pengadir salah. Sebab kita boleh mata 22-20. Cuba kalau Indonesia boleh 22-20. Siapa pula benar? Pengadir pula benar? Pengadir pula benar? Mana? Maknanya hak berlaku tu Allah tak tentu berlaku dah. Kita tu benar ke tak benar tu bab lain. Kita benar ke tak benar ke tu bab lain. Pengadir benar ke pengadir ngelak tu bab lain. Tapi boleh mata menang tu memang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apabila boleh mata 20-20, itu bukti bahawa kita ni hak bersebenar. Sebab itulah mana kita boleh menang 22-20. Gitu jadi. Hak tu saya pernah cerita tu. Pemain bola jadi isu, jadi viral apa semua ni dikutuk oleh masyarakat apa semua. Dia main bola, dia boleh sumbat gol. Dia boleh sumbat gol, dia pun akad baju dia, di t-shirt dia tulis Allah bersama dengan kami.
Sebab apa Allah bersama kami? Tengok, Allah menentukan aku boleh sembah mana aku betul. Gitu. Ketentuan Allah, redha Allah tidak berlaziman. Mungkin kita betul, mungkin kita salah. Tapi Allah menentukan, Allah menentu dengan kehendak dia. Dah kalau kita salah, kenapa Allah nak beri juga? Allah beri molek-molek dia walaupun kita salah pun. Kita betul molek pun kadang-kadang Allah tidak qadakkan. Allah qadakkan benda hak pahit kepada kita walaupun kita betul sekalipun. Itu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita betul, tapi ketentuan Allahnya pahit bagi kita lah. Ujian Allah Subhanahu wa taala. Kita salah benarnya, tapi ketentuan Allahnya kepada kita hak manis, hak kita nak. Itu Tuhan awi lah nak sangat ambil kamu. Di akhir kaki tak lepas kan? Sebab kita orang salah. Dah salah apa Tuhan beri juga. Tuhan berilah. Dunia sementara je. Kita salah Tuhan beri. Lepas tu kita kalau kau salah, akhirnya akhirat terima balasan. Dah kita betul molek, jujur kita. Tiba-tiba Tuhan qada kitanya, qada sebaliknya pahit-pahit. Ujian. Mungkin kalau kita betul sekalipun, kalau Tuhan qadakan perkara hak manis pada kita, jadi hak betul kita akhir-akhir jadi kod lain juga kan. Yalah kadang-kadang kita betul Tuhan beri, akhirnya macam orang lain juga. Boleh hilang dah hak sebenar, lagi cari hak tak sebenar dah. Sebab apa? Sebab terbuka luar dah ni. Sebab kita dapat bagai-bagai dah kesenangan dikurniakan oleh, diqadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila nak ceritanya ketentuan Allah, redha Allah dia tidak berlaziman. Tuhan qada hak kehendak kita pun, kita benar. Bukti kita benar sebab Allah qadakan sebelah kita boleh menang. Masalah kalau sebaliknya macam mana? Gitu pun perasaan kok perasaan. Dia ada dalam YouTube ditunjuk kan. Masa kabur kan dia ada masa kabur tengok di YouTube pun. Dia kata gitu pun perasaan lah. Pada dia kata apabila boleh 20-20 itu bukti bahawa kita di sebelah yang benar. Sebab apa? Sebab Allah beri mata kepada kita. Kita menang. Mana kalau tak beri mata kau, betul alik pengadil lah. Sebab dia sepatut 21-19 dah. Tiba-tiba jadi 20-20. Atas tang lah pulaknya. Tapi TV dia tak tunjuk. Perlahan tak tunjuk. Ni mainan lah. Kami boleh tunjukkan perlahan. Jatuh mana bola dia. Takraw dia jatuh mana. Boleh tunjuk. Tapi tak tunjuk. Tidak tunjuk. Dah muka atas tahun 2019. Mana kalau boleh ahli Malaysia di 21-19 dia menang Malaysia. Dia kata masuk juga bukan keluar. Jadi 20. Kalau kita di 20 dah naik mata, hak 19 Indonesia jadi 20. 20 ni sakit pula jadi. Patut 19 dah. Boleh menang. Kita bukti bahawa kita sebelah orang yang betul. Kemudian hak mengelepah hak terakhirnya hak berkaitan dengan redha. Jadi hak bab qada perbuatan kita sambung merupanglah. Hak bab redha itu dalam ketaatan batin ilmu tasawuf. Kita wajib redha dengan sekalian ketentuan Allah. Di ketentuan Allah ni termasuk hak jahat. Jadi hak jahat kita nak redha macam mana? Kita wajib redha dari sudut ketentuan jahat tu daripada Allah. Kita wajib redha dari sudut perkara jahat tu berlaku ketentuan Allah. Tapi dari sudut perkara jahat yang berlaku tu pilihan dan perbuatan kita, haram kita redha, wajib kita cegah, wajib kita benci. Dia gitu. Satu benda jahat yang berlaku. Kita balik pada pegangan kita, perkara jahat yang berlaku ni adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita balik pada pegangan kitanya, baik jahat, kita ada pilihan, kita ada perbuatan. Ini kata ada sunnah wal jamaah. Jadi daripada dua ni lah kita nak ambil hak redha ni. Hak persoalan redha. Jadi kita wajib redha, hati kita terima dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala dari sudut ketentuan Allah. Perkara tu ketentuan Allah, kita wajib kena terima. Jangan ada usahalah. Bapalah Allah
Gi qadakkan ramai orang tak semayang. Bapalah Allah gi diqadakkan jadi perangai, jadi macam-macam, pelik-pelik. Dia ada persoalan. Dari sudut ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sudut tak semayang, buat perangai pelik-pelik itu pilihan dan perbuatan hamba, maka wajib kita kena benci, wajib kita kena cegah. Wajib kita kena haram kita redha, wajib kita benci, wajib kita cegah. Dari sudut tak semayang, perkara tak molek itu datang daripada pilihan dan perbuatan hamba. Pilihan dan usaha hamba. Walaupun pilihan dan usaha hamba itu hakikinya duduk di bawah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalipun. Sama juga dengan perkara yang jahat yang kita lakukan terdahulu. Dari sudut tak semayang kita dulu adalah ketentuan Allah, kita wajib kena redha. Jangan ada persoalan. Bapa Allah dak qadakkan aku ni semayang jak muda, tua baru Allah Taala qadakkan semayang. Jangan ada persoalan. Terima. Kita wajib redha. Dari sudut kita dak semayang dulu, dari sudut kita dak puasa ke dulu, dari sudut pilihan kita dan perbuatan kita wajib kena menyesal. Kita wajib bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dari sudut Tuhan qadakkan tak semayang dulu tu, dari sudut tak semayang tu qadak Allah, kita wajib kena redha, kena terima. Lepas tu kita balik pada hikmah. Mungkin kebaikan kepada kita. Sekarang ni kita semayang. Boleh pahala wajib. Orang semayang wajib ni tidak ada riak-riak. Kan dia buat riak. Nak tunjuk kat orang kita semayang wajib, semayang qadak ni. Nak riak kat orang ni siap tanya pun. Ustaz, kalau kita qadak subuh, kalau kita tak baca kunut boleh ke tak? Apa dah baca kunut? Tengok dia orang kita baca kunut, malu lah tengok. Nak tunjuk kat orang ni, malu kat orang dia. Qadak semayang ayah haji ni. Ingat ke semayang rawatib qabliyah ba'diyah? Tiba kat dua baca kunut. Qadak subuh ni zaman muda bangun lewat semua bang kali ni. Ni. Jadi nak timur riak ni. Cuba kalau kita amal sunat. Amal sunat. Pas sunat kalau nak jaga hati macam mana? Kena jaga hatilah tu. Tapi nak cerita itu untuk kebaikan kita pula. Ada hikmah belaka hak Tuhan susun pada kita. Tapi nak ceritanya hak keburukan kita lakukan dahulu dari sudut qada Allah, kita wajib kena terima. Jangan ada persoalan. Walaupun kita sekarang ni banyak benda-benda yang menyebabkan ialah sakit alik kita sebab kejahatan kita dulu. Dan dulu kita berat-berat. Akhirnya orang tak ambuh belaka kita. Anak bini pun tak ambuh kita. Keluarga pun tak ambuh kita. Kita menanggung sekarang ni. Bila kita tua ni kat seorang ni, tak ada orang layang dah kitanya. Sebab apa? Kita dulu berat sangat. Ada sudut berat sangat kita dulu tu. Qada Allah, kita kena terima. Hati kena redha. Yang tak usah apa Allah qadakkan kita dulu perangai berat-berat tengok. Anak bini pun semua tak ambuh layang, tak ambuh apa. Jangan ada besar tu. Tapi dari sudut kita dulu buat perangai pelik-pelik tu, pilihan dan perbuatan kita wajib menyesal perbuatan kita dan kita wajib bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sudut yang berbeza. Dari sudut ketentuan Allah, kita wajib redha. Dari sudut pilihan dan usaha hamba, dari sudut tu maka haram redha, wajib benci, wajib kena cegah. Kalau kita yang melakukan, kita wajib bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rumusan hak kelas-kelas yang terdahulu hak berkaitan dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah lah kita pergi pula kepada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ketika membicarakan ketentuan Allah, kita seiringkan dengan cerita bab perbuatan Allah. Tapi kita cerita bab perbuatan Allah secara khusus. Ini masalahnya. Satu ketentuan, satu perbuatan ni kena asing-asing molek, biar kita kena faham molek. Sebab ini dua pegangan, ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.